Hai murid-murid, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baik, pada kali ini cikgu akan menerangkan kepada kamu antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid, terutamanya dalam peringkat UPSR, PT3 dan juga SPM. Baik, kita lihat beberapa frasa di papan putih ini. Yang pertama, sejak, dari. Yang murid-murid, sejak dari kita tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang berderetan. Yang betul ialah gunakan salah satu, sama ada sejak atau dari. Kerana sejak atau dari membawa maksud yang sama. Begitu juga dengan semenjak dari. Semenjak dari juga kita harus menggunakannya salah satu. Sama ada kita gunakan semenjak ataupun dari. Contoh dalam ayat, sejak peristiwa itu dia tidak mahu datang ke rumah saya lagi. Dari peristiwa itu dia tidak mahu datang ke rumah saya lagi. So, murid-murid tidak boleh gunakan sejak dari kejadian itu. Itu dikira sebagai satu kesalahan. Baik, seterusnya, demi untuk membawa maksud yang sama, tetapi dari segi penggunaan agak berbeza. Jadi dalam salah satunya kita juga harus menggunakan salah satu daripada kata ini. Kita tak boleh guna kedua-duanya. Yang seterusnya, jika sekiranya. Jika sekiranya pun sama. Selalu kita masih kedapatan, sama ada di media massa ataupun dalam perbualan biasa. Malah dalam soalan peperiksaan sendiri, para pelajar masih tidak tahu membezakan antara jika sekiranya dengan kalau sekiranya. Jadi kalau dengan sekiranya, kalau sekiranya dan jika sekiranya sebenarnya sama. Jika dan sekiranya sama, kalau dan sekiranya sama. Jadi kita harus menggunakan salah satu daripadanya. Okey? Tolong jangan. Ini selalu orang guna. Tolong jangan bising. Tolong jangan bising. Memberi penekanan suara yang terang di situ. Tolong jangan bising. Sebenarnya ungkapan ini ataupun perkataan ini salah. Kita tak boleh guna tolong jangan bising. Sepatutnya gunakan apa? Jangan bising. Yang ini bukan salah satu. Kita kena gunakan satu saja. Jangan bising, bukan tolong bising. Tolong bising tak ada lah. Tolong bising tak ada. Jadi kita gunakan jangan bising. Yang ini tak ada. Tolong tak ada. Seterusnya, sila jangan pun sama. Sila jangan pijak rumput, sila jangan masuk. Ini juga satu kesalahan. Jadi yang betul apa? Ini salah satulah. Sama ada sila ataupun jangan. Kalau saya kata sila jangan masuk, tu frasa ini salah. Tetapi bila saya kata sila masuk, maknanya menjemput seseorang itu masuk. Tapi kalau jangan masuk, bermaksud melarang seseorang itu masuk. Jadi kedua-duanya ini membawa maksud yang berbeza. Tapi tegasnya gunakan salah satu. Gunakan salah satu. Tetapi antara satu ini membawa maksud yang berbeza. Seterusnya, minta jangan pun sama. Minta jangan bising. Minta apa? Tak boleh gunakan minta jangan. Minta ataupun jangan sahaja. Tetapi membawa maksud yang berbeza. Sama juga lebih kurang dengan yang di atas. Hingga ke. Hingga ke ni selalu orang pasal. Dah kesedapan. Dalam bahasa perbualan, malah dalam bahasa persuratan, dalam karangan juga banyak pelajar yang masih menggunakan hingga ke. Saya belajar hingga ke peringkat universiti. Jadi hingga tak payah ke. Saya belajar hingga peringkat universiti. Cukuplah. Ataupun saya belajar ke peringkat universiti. Cukup memadai. Jadi kita tak boleh guna kedua-duanya. Kerana kedua-dua kata sendi ini mempunyai maksud yang sama. Dan ini juga gunakan salah satu. Kemudian ianya ini pun sama. Kita selalu juga dengar dan mungkin pernah juga dikemukakan dalam soalan peperiksaan. Ia dan nya. Sebenarnya ia dan nya ni kata ganti nama diri yang ketiga yang digunakan secara
berderetan yang digunakan dua kali. Ya dan nya itu kan maksudnya sama. Ya dan nya itu maksudnya sama. Jadi kita tak boleh gunakan kedua-duanya yang serentak macam ni. Kemudian ini harus dipisahkanlah. Ya